Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Ini adalah bahagian pertama untuk koleksi soalan-soalan penyelesaian masalah yang mana kita akan sama-sama belajar langkah-langkah penyelesaian masalah yang melibatkan pelbagai kemahiran. Okey, baiklah kita teruskan dengan soalan yang pertama. Untuk soalan pertama, Nasrul ada 240 biji guli. 40% daripadanya berwarna hijau dan yang bakinya berwarna putih. Itu adalah maklumat yang diberi. Kemudian soalan ditanya berapakah bilangan guli putih yang Nasrul ada. Baiklah kita ringkaskan kepada rajah berikut. Hijau, guli hijau adalah 40% daripada keseluruhan. 40%. Jadi kalau guli hijau 40% bermakna yang bakinya guli berwarna putih tadi adalah 60%. Ingat, kita mesti lengkapkan supaya dia menjadi 100%. Kamu kena biasakan ini secara mental, secara kira cepat. Contohnya kalau lelaki dalam satu kelas, lelakinya ada 60%, perempuan, murid perempuannya mesti 40%. Sebab dia akan lengkap menjadi 100%. Sebab keseluruhan tu adalah 100%. Kalau dalam satu bakul buah rambutan yang elok 90%, maka yang rosak 10%. Okay? Itu asas dia. Okay? Dalam satu kotak ada 70% contohnya. 70% pen biru. Jadi pen merahnya adalah 30%. Jadi itu asas dia. Jadi kalau berbalik kepada soalan ini, guli hijaunya adalah 40%, maka guli putihnya adalah 60%. Okey? Dia akan lengkap menjadi 100%. Kerana 100% ni mewakili keseluruhan, semua sekali. Okay? Jadi setelah kita mendapat peratusan ini, jadi kita akan gunakan peratusan ini untuk membuat pengiraan. Okay, kita akan bentukkan ayat matematik 60% daripada 240. Sebab yang kita nak kira adalah guli putih dan peratusan guli putih 60%. Jadi kita akan teruskan pengiraan dengan 60%. 60% ni kita tukarkan jadi pecahan per 100 darab dengan 240. Jadi selepas itu kita boleh gunakan kaedah mansuh, sifar dengan pasangan dia, yang ni dengan atas. Kemudian kita akan ringkaskan menjadi ayat matematik dia 6 darab 24 bahagi dengan 1. Jadi kita akan buat pengiraan 24 darab dengan 6. 4 darab 6, 24. 2 darab 6, 12. 12 tambah 2, 14. Jadi, kemudian bahagi 1, kita akan dapat balik 144 lah. Jadi, jawapan akhir dia, guli berwarna putih adalah sebanyak 144 biji. Okey. Seterusnya soalan kedua. Gaji Puan Dahlia ialah RM1,400. Gaji suaminya 35% lebih daripada gaji Puan Dahlia. Berapakah jumlah gaji mereka? Okey. Jadi soalannya di bawah sekali iaitu berapakah jumlah gaji mereka. Dan dua ayat di atas itu adalah maklumat yang diberi kepada kita. Gaji Puan Dahlia RM1,400. Okey, itu maklumat pertama. Dan gaji suaminya 35% lebih daripada gaji Puan Dahlia. Itu maklumat yang kedua. Okey, secara logiknya bila gaji suaminya lebih daripada Puan Dahlia, maka kita boleh buat agakkan bahawa gaji suaminya nanti akan lebih besar daripada RM1,400. Okey. Baik, kita ringkaskan maklumat ini dalam bentuk jadual supaya kamu lebih nampak. Puan Dahlia RM1,400 gajinya dan suami dia 35% lebih. Perkataan yang penting di sini, lebih daripada Puan Dahlia. Bermakna dalam peratusan gaji suami dia akan jadi 130
135%. Langkah pengiraan yang pertama, kita kena dapatkan dulu gaji Puan Dahlia. Kita kena kira gaji suami Puan Dahlia. Okey. 135% daripada gaji Puan Dahlia, iaitu RM1,400. Okey, ini ayat matematik dia. Kemudian daripada ayat matematik inilah yang kita akan buat pengiraan, iaitu 135% darab dengan RM1,400. Kemudian kita boleh masukkan, ada dua sifar di sini. Sini pun ada dua sifar. Jadi setelah itu kita ringkaskan ayat matematik dia jadi 135 darab dengan 14 bahagi dengan 1. Jadi bahagi 1 ni tak perlu buat lah. Kita cuma perlu kira 135 darab dengan 14. 135 darab 14 kita akan dapat berapa? RM1,890. Itu baru langkah pertama. Itu baru gaji gaji suami Puan Dahlia, RM1,890. Okey, kita pergi langkah kedua. Langkah kedua barulah kita kira jumlah gaji mereka. Sebab soalan suruh soalan bertanya berapakah jumlah gaji mereka. Jadi untuk langkah kedua barulah kita mengira jumlah gaji mereka, yang mana Puan Dahlia punya gaji adalah RM1,400. Kita tambahkan, jumlahkan dengan gaji suami dia, iaitu RM1,890. Okey, bila kita jumlahkan, maka kita dapat RM3,290. Okey, jadi dua langkah untuk menjawab soalan seperti ini. Baiklah, bagaimana pula kalau gaji suaminya 35% kurang daripada gaji Puan Dahlia? Kita tengok soalan seterusnya. Soalan dia lebih kurang sama macam soalan sebelum ni, tetapi gaji suaminya 35% kurang pula. Tadi lebih, sekarang kurang. Bermakna kalau kita kira nanti gaji suaminya mesti kurang daripada RM1,400. Okey? 35% kurang. Baik, dalam peratusan, kalau gajinya kurang daripada, maknanya kita kena tolak lah. Untuk mendapatkan peratusan, kita tolakkan dulu. Peratusan, bukan ringgit. Peratusan dia. Jadi 100% tolak dengan 35%. Jadi yang tinggal adalah 65%. Jadi 65% ini yang kita akan gunakan untuk mengira gaji suami Puan Dahlia. Itu langkah pertama, kira gaji suami Puan Dahlia. Jadi untuk mengiranya kita ambil peratusan 65% ni. 65% daripada gaji Puan Dahlia, iaitu RM1,400. Okey, daripada sini kita kembangkanlah untuk pengiraan dia. 65% darab dengan 1,400. Yang boleh dimasukkan, kita masukkan. Kemudian tulis semula ayat matematiknya, iaitu 65 darab dengan 14 bahagi dengan 1. Okey, 65 darab 14, kira berapa yang dapat? RM910. Okey, langkah kedua barulah kita buat penjumlahan. Kita jumlahkan gaji Puan Dahlia dengan gaji suami dia. Okey. Jadi gaji Puan Dahlia adalah RM1,400. Tambahkan dengan gaji suami dia RM910. Jadi kita akan dapat RM2,310. Okey, itu kaedah untuk kita memanipulasi peratus. Peratus yang diberi itu kita boleh manipulasi untuk memudahkan pengiraan kita. Baik, selepas ini kamu boleh cuba jawab soalan-soalan latih to be yang berkaitan. Dan di link
Di bawah bahagian description video ini pun saya dah ada sediakan sedikit soalan untuk kamu cuba. Jadi untuk itu sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat maju jaya.